Welcome to Isbah Kingdom. Bertemu lagi kita dalam episod pertama Keisbahan. Welcome to Isbah Kingdom podcast kepada mereka yang mendengar melalui Facebook ataupun YouTube, Spotify dan sebagainya. So InsyaAllah kita akan mulakan episod podcast Isbah Kingdom ni. Jadi bertujuan membincangkan perkara-perkara yang manfaat lah. So hari ni bersama saya seorang anak muda. Tajuk kita ini tentang kerjaya tuan, cabaran kerjaya. Okay, so macam tuan boleh kenalkan diri sikit tuan? Okay, saya Amirul, umur 28 tahun, dari Terengganu. So saya dah bersama dengan Aziz Walter lebih kurang setahun lebih. So dah banyak pengalaman lah boleh cakap. Kena kenyak. Okay, so sebenarnya kita nak start ni sebab kenapa saya nak bual dengan tuan ni. Sebab tuan adalah seorang latar belakang pendidikan, boleh share sikit? Okay, sebelum ni saya dalam bidang engineering lah. So sebelum ni saya ada ambil degree dan juga ijazah sarjana lah, iaitu master. Maksud SPM Cemerlang lah? SPM Cemerlang jugalah. Berapa tu? Boleh beritahu? Ada, nak cakap cemerlang sangat tu tak ada lah. Tapi saya punya result matrix lah lebih cemerlang kalau kira. Oh, result matrix macam mana? Result matrix saya 3.8 macam tu lah. Okay, lepas tu okay. So proses dia macam mana tuan? Lepas matrik, lepas tu? So first SPM, so lepas tu masuk matrix. Lepas masuk matrik, ambil degree, lepas tu pergi ke master lah. Master engineering lah. Okay, lepas tu apa jadi? So bagi saya maksudnya tuan tak teruskan sebagai saya tak teruskan sebagai engineer lah. Sebab apa? Pernah lah kerja? Okay, pernah lah. Saya pernah ada pengalaman work as engineer. So bagi saya, benda yang kita nak buat ni, kalau boleh benda yang kita suka, start dengan benda yang kita suka. So bila kita buat benda tu, masa tu saya dah kerja dalam lebih kurang 180 hari. So saya try, saya rasa ni bukan jiwa. Saya rasa benda ni bukan yang saya nak buat sampai ke umur 60 tahun macam tu. Tapi maksudnya masa tuan belajar tu tak tahulah, tak tahu. Maksudnya okay. Saya suka belajar. Oh, tuan memang suka. Saya suka belajar, cari benda baru dalam engineering, baca buku engineering dan sebagainya. Tapi bila part tu kerja, saya rasa benda tu tak ada grow untuk saya. Mungkin saya pergi company yang tak kena dengan diri saya. Saya rasa benda tu tak grow. Saya rasa sebab saya suka benda yang buat kerja yang kalau boleh nak buat benda tu ada progress. Maksudnya kalau tiap-tiap hari buat benda sama, so saya rasa benda tu tak grow lah. Maksudnya dulu sebelum tu tuan kerja macam mana? Kerja jawatan apa? Saya dengan menggunakan master tu? Sebenarnya saya guna tu degree lah. Sebab kebiasaannya jarang lah menggunakan master ni. Kalau melainkan kalau saya nak pergi ke research lah. Tapi saya prefer untuk guna degree. Masa tu sebabnya dia engineer kan. So masa jadi engineer, saya jadi equipment engineer. Equipment engineer, kerja kilang lah? Kilang. So tugasnya apa? Tugas dia more to monitoring equipment lah yang ada dalam tu. So kebiasaan dalam satu manufacturing punya kilang, dia ada proses dia. So saya jaga part equipment yang nak memastikan proses tu berjalan lah. Okay, tuan dah habis belajar. Lepas tu tuan tak gunakan ilmu apa yang tuan belajar. Maksudnya tak menggunakan kelulusan tuan untuk teruskan kerjaya dalam hidup. Dari segi keluarga pula macam mana? Okay. Alhamdulillah saya ada keluarga yang supportive lah. Daripada dulu lagi saya ingat masa, sebab kalau kita tak tengok trend, kalau masa saya sekolah menengah dulu, mesti semua orang akan hantar anak dia pergi tuition. So saya dah bagi tahu mak saya boleh buat tanpa tuition. So saya punya mak okey je, jenis tak apa lah, boleh je. Itu tuition semua saya tak mahu peduli. Sekarang ni saya tanya kerjaya. Apa kepala panah? Saya tak peduli, tetamu ke saya hentak je. Bukan. Cuba fokus. Bukan, maksudnya
saya nak cakap flow saya punya mak tu jenis tak kisah. Okay. Maksudnya kebiasaannya parents kan atur pergi tuition kan, kena ambil jurusan apa semua kan. Mak saya tu daripada awal macam tu. So mungkin saya dah bagi. So bila kejaya tak ada hal lah, tak kisah. In term of kejaya cakap as long kau boleh bawa diri, okay. Sebab saya masa saya dulu pun, sebab saya degree saya dekat Sarawak. So masa saya pergi Sarawak pun saya pergi seorang je. Universiti apa tu kalau boleh kongsi? Universiti awam lah. Okay, saya dari segi macam pinjaman belajar semua macam mana? Dah habis bayar dah? Semua tu saya punya pinjaman saya tak ada. Oh, tak ada? Saya tak ada pinjaman. Oh, keluarga senang lah. Bukan. Maksudnya belajar sendiri, bayar sendiri? Ada beasiswa lah, macam tu. Oh, beasiswa. Oh, tuan dapat beasiswa tajaan? Tajaan lah saya dapat. Daripada? Awam dirahsiakan. Jadi tuan maksudnya tuan gunakan duit yang kerajaan, duit rakyat ni. Okay. Tuan belajar, lepas tu dah habis belajar, tuan tak gunakan tu. Ni kira macam mana? Okay, macam ni. Bagi saya, ilmu yang ada dekat engineering tu, okay, in term of field tu memang tak guna. Tapi in term of practicing. Tuan depan sikit tuan, dah tak masuk frame. Depan sikit. Okay, in term of practicing the work ethic tu. Maksudnya masa engineering dulu dia punya cara work as a team, lepas tu macam mana buat research apa semua. Okay, benda-benda tu yang saya apply sekarang. Teknik-teknik tu apply. So in future mungkin menggunakan teknik-teknik ni kita boleh create satu benda yang boleh cakap bagi opportunity lah untuk dari segi saudara mara pula macam mana cabaran dia? Sebab kalau kita tengok dalam masyarakat kita, bila ada seseorang tu yang belajar tinggi, bila dia tak menggunakan kelayakan akademik dia, maka selalunya akan menjadi buah mulut masyarakat. Macam tuan sendiri adakah tuan lalui kalau boleh cerita? Kalau saya sebab saya punya parents jenis yang tak kisah. Saya tak peduli pasal parents. Sekarang ni saudara mara. Kebiasaannya benda tu dia akan bidas parents dulu. So parents saya dah bidas dulu, so dia tak ada nak bidas saya lah. Plus saya punya saudara mara mostly yang dah umur dah besar. Kalau boleh tuan yang goyang-goyang boleh tak? Okay, boleh. Sini sikit. Okay, sini. Okay, tapi tuan ke kiri sikit. Okay. Alright. Macam tu. Okay. So maksudnya tak adalah. Okay, saya kalau kita tengok dalam bukan apa, sebab saya tak ada pengalaman belajar di Menara Gading ni. Cuma kalau kita lihat, saya ni usahawan. So kalau saya lihat dalam environment kawan-kawan saya, terutamanya mereka yang meniaga sekarang ni, cabaran dia nak dapat tenaga kerja di kalangan anak-anak muda sekarang ni sangat mencabar tuan. Okey, terutamanya macam kawan-kawan saya ada kenalan yang dalam industri F&B, untuk dapat pekerja ni memang susah tuan. Jadi tuan rasa sebab apa? Pergi budak-budak muda sekarang ni? Sebab kalau saya recall balik saat ketika saya punya zaman, kita tak ada banyak choice lain lah kan. Selalunya lepas habis belajar, kalau tak sambung universiti tu memang kena kerja dan memang enyak lah kerja kedai makan ke kerja macam, even saya pun start dengan kerja restoran pijahat kan. So apa pandangan tuan, macam kawan-kawan tuan sekarang ni yang belajar sama, adakah diorang kerja dalam bidang yang diorang belajar? Okay, mostly saya punya kawan memang kerja dalam bidang lah. Tapi ada gak yang mungkin tak diberi peluang, tak dapat kerja dalam bidang tu, dia pergi ambil master. Dia mungkin dia ada cakap nak pergi ke jadi lecturer lah, pergi ke ruang untuk jadi lecturer. So tapi ada gak yang cakap yang pilih untuk buat benda-benda, dia dah kerja jadi engineer. So mungkin masa tu dia kerja dengan company yang boleh cakap padu kak. So daripada income tu dia ada buat benda-benda yang more tu benda-benda trading, benda macam tu pun ada. Investment ada. Tapi maksudnya sekarang ni memang orang looking forward untuk keluar daripada dunia pekerjaan ni. Tuan rasa macam tu
Tak juga. Tak, bukan lah. Bukan. Sebenarnya minoriti je kan. Bukan, majoriti masih percaya dengan kerja. Maksudnya dalam dunia ni setiap orang dia ada beza-beza lah dia punya interest. Kan ada orang dia suka nak apa independent. Ada orang dia memang suka bekerja, makan gaji. Kan jadi sebenarnya bagi saya kalau ada orang yang kata susah nak cari pekerja, mungkin ada sedikit cabaran. Sebab apa? Bagi saya lah. Yang pertama, kalau kita tengok dulu tak ada benda ni. Sekarang ada contoh e-hailing kan. So sebenarnya benda paling katakanlah budak-budak muda dah tak ada apa, tengok paling senang dia ada motor, dia jadi rider terus kan. Rider apa-apalah, company warna pink ke, warna hijau ke, warna oren ke, dia jadi. Maksudnya untuk dapat 3,000 4,000 dia boleh dah. Jadi itu maksudnya bagi saya lah, pasaran ni dia pecah. Kalau lepas tu sekarang ni dengan kecanggihan media sosial lagi, ada budak-budak muda kalau buat konten tu dah boleh buat duit 5,000 10,000. So dia tak ada looking untuk kerja. So itulah antara cabaran. Tapi bagi saya masih ada majoriti ramai anak-anak muda kat luar sana yang memang looking forward untuk kerja. Jadi bagi saya lah, ini view saya sebagai usahawan, owner of the company. Kalau dulu kita punya effort untuk cari pekerja katakanlah 100%, tapi sekarang dengan zaman yang banyak choice ni, para pemilik perniagaan kena triple the effort, kena 300% punya effort. Maksudnya kena iklan dia tu kena memang lebih kreatif, iklan tu kena lebih agresif, iklan tu kena lebih konsisten supaya peluang-peluang ini dilihat di mana-mana. Bagi saya lah, sebab banyak pilihan tuan, banyak pilihan. Dan lagi satu, cara untuk kita menghebahkan jawatan kosong tu pun kena lain kan. Kalau letakkan rentang jawatan kosong, dia dah tak jadi dah. Dia tak jadi. Sebab lagi satu, zaman sekarang ni bagi saya lah, budak-budak muda ni, pengaruh media sosial ni very strong kan. Kalau kerja pun dia nak yang lifestyle yang dia boleh macam buat story, nampak style. Saya tak tahulah daripada view tuan yang bash korang ni, macam mana? Tuan sendiri macam mana? Ada tak di kalangan kawan-kawan tuan yang macam tu, tuan cerita yang pasal Twitter lah. Sebenarnya macam mana tuan? Pemikiran anak-anak muda zaman sekarang ni, kita nak faham tu. Bagi saya, anak-anak muda sekarang ni dia nak grab, dia nak kalau boleh ada pengikut dia. Anything yang dia cakap, kalau boleh dia nak cakap, oh betul kau cakap ni. Dia nak, maksudnya apa yang dia cakap tu diiyakan. Diiyakan, betul. Especially kalau kita tengok dekat Twitter lah. Sebab sekarang ni saya banyak kaji benda-benda yang berkaitan dengan media sosial. So sebenarnya dekat Twitter ni adalah tempat di mana orang nak didengari. Nak didengari and diberi solution. Ramai yang mencari info-info, dia cari kat Twitter. And kalau kita tengok any berita berbanding dengan kalau kita tengok banyak platform-platform Facebook, TikTok dan sebagainya, Twitter paling laju. So any berita akan sampai dekat geng-geng Twitter dulu. So kalau kita tengok lambakan-lambakan news ni, dia dah kita tak tahu yang mana yang betul. So benda-benda ni yang create macam saya cakap tadi, dia akan create side. Ada orang cakap yang ni betul, ada cakap ni betul. And kadang-kadang benda ni boleh mencetuskan pergaduhan enggak so di kalangan anak-anak muda ni. Sebab saya perasan mostly yang lepak dekat Twitter golongan-golongan yang saya cakap profesional lah. So maksudnya dia muda 30-an ke 30 ke bawah dalam betul. 35 ke bawah bekerjaya, yes. Sebab kalau yang golongan-golongan CEO macam tu, dia mau tu lepak dekat LinkedIn. So kalau yang golongan-golongan yang berkerjaya tapi dia nak dia nak lontarkan dia punya pendapat tu, kebiasaan dekat Twitter. Okey. Jadi apa daripada situ, apa yang mempengaruhi, maksudnya wave pemikiran anak muda ni, apa impak dia? Bagi saya benda ni environment betul. Kalau kita tengok dekat media sosial sekarang, environment, kalau beli sesuatu benda dia nak post. Lepas tu kalau nak especially yang paling hangat lah, antara saya rasa yang hangat pasal work life balance.
So bagi saya ni bagi saya punya opinion lah. Sama lah, tuan pun melontarkan pandangan lah. Saya punya opinion tapi saya tulis lah. Okay. So bagi saya work life balance ni happen kalau orang tu dia punya life dengan work dia adalah satu-satu. So kebiasaannya ni berlaku kepada orang profesional, which is dia orang nak simple life. Kerja, dapat gaji, spend pergi vacation. So maksudnya kerja, bila rehat. So berbeza dengan orang yang macam tuan usahawan yang anggap pekerjaan semua tiap hari ni adalah life dia. So kebiasaannya orang-orang yang usahawan ni dia tak merasai life balance ni. Tapi akan ada unsur judgemental lah. Maksudnya kita akan orang yang usahawan akan nampak yang dia akan mewujudkan perbandingan kehidupan. Yes, betul. Betul. So even hari ni kita rekod ni hari Ahad 2:20 petang So saya duduk dekat sini rekod video ni, tak tahu siapa yang tengok, siapa yang dengar. Okey, tapi bagi saya sebenarnya ada satu perkara mustahak lah saya rasa yang saya setuju je bab work life balance, bab kejayaan ni adalah kehidupan, semua pun okey. Tapi satu benda yang semua orang kena faham ialah setiap orang dia ada hak menentukan hidup dia. Cuma saya tengok ada golongan yang apabila dia pilih satu prinsip hidup, maka dia nak semua orang follow prinsip dia. Ini yang berlaku pergaduhan sebenarnya. Sepatutnya kita kena ambil pendekatan macam mana tau. Kita ada prinsip hidup kita dan kita tengok prinsip hidup orang lain, kita hormati. Biarkan dia hidup cara dia, aku hidup cara aku. Yang penting janganlah marah orang tu kenapa kau hidup macam tu. Dia macam ni lah tuan. Tuan ada makanan favourite tuan. Contoh saya suka makan nasi ayam. Bila kita lepak minum, lepak kedai makan, saya order nasi ayam. Tapi tuan order canai. Saya tak nak. Saya nak tuan makan nasi ayam juga. Akhirnya tuan makan dalam keadaan tak best lah. Sama macam the whole life ni saya nampak benda ni lah. Semua orang kena harmoni lah pilih. Raikan pendapat lah. Raikan orang lain punya cara hidup. Sebab contohlah macam kalau even view saya sebagai usahawan kan. Ada dalam masyarakat kita, bukan semualah, segelintir yang bila dia nak buat rekrutmen, nak ajak orang-orang berniaga, dia akan memainkan unsur apa? Memperkecilkan kejayaan orang tu. Sampai bila nak makan gaji? Sampai bila kerja sampai pukul 5? Betul tak? So dia memperkecilkan kejayaan orang tu. Dengan harapan orang tu akan join dia. Sebenarnya itu satu perbuatan yang perbandingan yang tak okey, sebab tak semua orang suka. Tuan tahu tak, ada orang memang suka tuan. Dia hidup cukup apa adanya, boleh tengok anak-anak, boleh balik kampung. Dia dah okey dah, ada kereta satu, dia dah happy bagi dia. Ada orang dia rasa dia selagi mana dia tak capai impian dia, dia keep on, dia create baru punya impian, create baru. Itu happy untuk dia. Semua orang tak sama sebenarnya. Saya ada kawan yang dia ambil dia doktor lah, doktor. Dia tanya kat saya. Kerja je sampai bila nak kerja? Tak kerja nak cari duit tapi tak boleh nak spend masa untuk family. Mungkin dia merasai masa tu, mungkin masa tu dia DHO, easy dan sebagainya. So dia rasa benda tu tak nice lah. And then saya ada baru pagi tadi saya ada bincang lah, bukan bincang lah, macam bincang lah, berteki sikit lah pendapat. Sebab saya Ahad saya kerja, and saya happy saya bawa kerja. And then orang ni dia bagi tahu saya, pergilah cari good food ke, pergi keluar release tension ke apa semua, pergi tengok wayang ke. Nanti hari Isnin kerja fresh. Saya kata kenapa nak kena hari Isnin fresh? Hari-hari saya pergi bangun pagi, saya stretching apa semua, saya buat HIIT sekejap sikit, dalam 15 minit saya rasa bangun tidur fresh. Okay je. And then saya pula rasa yang kalau saya pergi tengok wayang and then saya still ada kerja yang tak siap, saya rasa benda tu kenapa aku nak pergi tengok, saya benda tu yang saya toksik, rasa toksik. Maksudnya berbezalah dengan keseronokan yang dirasa dengan saya rasa. Maksudnya berbezalah, happiness seseorang tu berbeza. Jadi
Tak boleh, dia tak boleh paksa. Betul. Dia boleh sebagai kalau aku macam ni, engkau macam mana? Dia sebenarnya cara macam tu sebenarnya. Memang tak jadi ini yang kita kena faham sebenarnya dalam masyarakat sebenarnya. Kan akan ada orang yang di setiap manusia ni dia lain-lain tuan. Allah Azza wa Jalla jadikan kita punya jenis karakter kita, apa yang kita suka semua lain lah. Kan? Cuma saya nampak lagi satu, bila orang panggil anjakan paradigma media sosial ni, sekarang media sosial memang jadi first platform untuk semua benda kan. Betul tak? Saya tak tahulah, saya yakin even rumah saya pun tak ada TV lah. Saya yakin sekarang ni ramai orang yang rumah dia tak ada TV. Faham tak? Jadi the instrument entertainment, education, news kan ni semua switch pergi media sosial. Dan memang ada data kajian menunjukkan seorang manusia sekarang ni tempoh dia spend masa dekat media sosial quite long tau. Maksudnya dia need something, apa tak tahu lah, entertainment ke apa benda. Jadi bila dia ada exposure macam-macam orang bagi pandangan, pendapat, yang bahayanya ialah dia sedang mengatur hidup dia ni ikut acuan orang lain. Ini yang bahaya sebenarnya. Tuan, tak dinafikan tuan, dalam masyarakat kita ni even sampai organisasi keluarga kan, macam saya ada team yang mereka ini ada keluarga semua, telah menjadi satu fenomena, iaitu macam tuan nak cerita kan, yang sekarang ni kalau couple-couple sekarang ni dia lebih kepada kenapa tak bagi bunga. Tengok orang ni, dia tag orang ni, dia ni bagi awet dia bunga, dia ni bagi isteri dia sekian-sekian, dia jadi perbandingan. Oh, ini bahaya. Dan ini antara punca ramai orang stres. Faham tak? Sebab saya tengok memang mostly lah, ramai yang dekat Twitter mostly luahkan benda ni, luahkan anything, diluahkan apa yang tak dapat ala. Aku kerja macam ni, macam mana nak beli benda ni. Dan lebih kurang macam itulah. Maksudnya mula banding kan. Seronok lah, dia tu gaji besar, aku ni degree aku pun aku tak boleh guna. So benda tu jadi macam dia downgrade dia sendiri. Akhirnya makin lama kan, perasaan dia dah hilang yakin dengan diri dia tau. Bahaya tu. Akhirnya kesudahannya akidah tu bahaya. Kebergantungan kepada Allah Azza wa Jalla, rezeki Allah bagi setiap orang ni tak sama. Dia jadi berkecamuk tau. Bayangkan, dan lagi problem ya, dulu kalau pun kita ada kawan sebaya, kita tak tahu dia punya rutin harian tuan. Tapi sekarang ni kawan-kawan sebaya dah boleh tahu orang lain punya rutin harian dia buat apa. Dengan cara apa? Story WhatsApp, story Instagram. Dia tunjuk pergi sini, pergi sana, pergi sini, beli air, minum ni. Kawan tu pula dia hidup dia tak ada apa-apa lagi, tengok pula macam tu, jadi down. Itu je punca down, melihat kehidupan orang lain. Saya ada tips lah pada mereka yang menonton atau dengar ni. Simple je. Tak semua orang boleh handle benda ni, dan kita tak boleh halang orang lain untuk post apa yang dia nak dalam hidup dia. Betul? Jadi kalau kita rasa kita ada tengok orang tu yang kita rasa kalau tengok je akan datang perasaan yang tak best, mungkin akan ada rasa iri hati, mungkin akan ada rasa membandingkan diri. Tips dia ialah jangan tengok, unfriend terus, unfollow terus. Bukan kita benci dia, kita nak jaga jiwa kita. Kalau tengok je dia down, tak payah tengok. Tapi yang siapa suruh pergi tengok kan? Bukan semua orang boleh handle benda ni. Tapi dia ada satu term ni, nama dia FOMO. Fear of missing out. Sebab tu dia orang tak unfollow. Dia rasa kalau tak dia unfollow, dia akan missing something. Tertinggal. Ada Dia panggil FOMO dalam masyarakat kita ni. Ni penyakit ni sejak media sosial lah. Media sosial, fear of missing out. Maksudnya kalau dia rasa macam kalau tak buka WhatsApp, nanti orang tak sedar kehadiran aku. Kalau aku tak post something, nanti orang tak sedar aku ni wujud. Kalau aku tak tengok live dia, nanti aku tak tahu nanti dia dah tengah buat apa sekarang. Ush, bahaya. Jadi guys, kita baru tahu ni. Korang macam mana guys yang tonton, ada penyakit ni ke?
Oi, tapi bagi saya lah now punya generation yang hidup zaman sekarang ni Kerasa. memang kena keras. Memang kena keras. Mind kena very strong. Only the strongest will survive. And the weak akan dihanyak oleh hidup ni. Dia akan melalui macam-macam, berkecamuk apa semua. Nak tak nak, tak ada siapa boleh tolong. Mesti kena datang dalam mind. Macam tadilah, cara kita berfikir, cara kita melihat hidup ni. Kan sebab contoh, kalau contoh tuan ada kawan, tuan katakanlah tuan umur 30, ada kawan sebaya umur 30. Hidup dia lagi okey. Dah ada pakai Mercedes, rumah 2 tingkat, dah kahwin, anak 2 orang. Lepas tu sepasang pula. Tuan pula tak ada apa-apa. Rambut slope tepi. Rambut slope tepi, spek berkabus, macam tak ada apa. Lepas tu tuan tengok dia, okay. First kali kita kena tahu siapa yang cakap dalam hidup ni siapa sampai dulu dia menang. Sampai dulu tu maksudnya orang tu dia dapat apa yang dia nak dulu. Siapa yang set benda ni? Tak ada siapa pun set. Kita yang set sendiri. Oh, dia dah dapat dulu. Tak. Hidup ni tak ada kira macam tu. Kita kena lupakan ini bukan nombor lagi, siapa nombor 1. Ini bukan dalam sekolah, dalam kelas siapa nombor 1. Tak. Life ni bukan siapa sampai dulu, siapa capai dulu. Life ni siapa yang meneruskan perjuangan hidup ni dan menambah baik diri dia hari ini daripada semalam. Orang yang sentiasa ada improvement dalam track dia sendiri. Ni track dia. Contoh ni Amirul, ini Bahrum. Betul? Ramai orang ini track dia. Dia pergi duduk tengok track tu. Dia stres lah. Sebenarnya dia kena tengok dulu aku kat belakang, sekarang dah sampai depan. Sekarang dah sampai depan. Dia tak perasan sebenarnya banyak progress sebenarnya. So itulah antara saya rasa. Sebab kalau kita tengok dulu, contoh ada kalau dekat social media, mana ada yang imposter syndrome. Apa tu? Macam-macam sindrom dia sekarang. Sekarang yang dia tak wujud dulu. Sekarang ni wujud. Imposter syndrome ni macam kita rasa kita nak bagi tahu sesuatu. Tapi kita rasa macam kau orang dah tahu benda ni. Kenapa aku nak kena bagi tahu? So anything yang dia nak buat, and benda ni berlaku kalau orang yang baru nak start bina content, nak buat personal branding dekat social media, dia rasa kau orang dah buat benda ni. Kenapa aku nak kena buat? So sebab tu dia rasa aku tak ada content, aku hidup aku tak best lah, kenapa aku nak buat content? Aku tak ada kejayaan lagi apa semua. Macam tapi boleh gunalah yang apa ni cakap tips yang tuan bagi hari tu, which is buat apa yang result hari tu. Maksudnya kalau as a business owner yang baru buka restoran, tak ada kejayaan dalam restoran lagi tapi dia pandai masak, buatlah video memasak. Dia hari tu dia ada kejayaan. Ada kejayaan which is dia buat video masak yang sedap, mungkin orang follow sebab tu. Sebab kenapa kita nak kena cakap pasal benda yang kita dah buat? Sebab untuk mendapatkan satu orang kata satu pengaruh kan, cakap yang berpengaruh, dia mesti kena unsur dia ialah dia kena ada fakta, betul? Ada proven result, baru dia ada pengaruh. Jadi kalau seseorang budak tu, even kalau dia hari ni dia baru belajar jual barang tepi jalan, dia dapat close RM10, itulah kejayaan untuk dia. Dia kena ceritalah pasal hari ni dia berniaga, dia close RM10. Dia tak bolehlah cerita macam bisnes adalah sekian. Dia tak itu maksud saya. Bukan saya cakap lu siapa kan, lu tak payah buat konten. Bukan saya downgrade orang tu. Saya nak bagi dia faham tentang apa yang sepatutnya kita deliver, apa yang not the time yet. So itulah sebenarnya wadah penyakit tu imposter syndrome. Dia macam insecure lah Macam insecure. Memang benda tu insecure lah. Insecure, anxiety memang berlaku dalam kalangan masyarakat sekarang ni, especially yang umur millennial, Gen Z dengan Gen Y. Memang ada masalah tu sebab dia rasa macam hidup dia ni macam tak. Saya boleh cakap start tahun 2022 ni ada dua orang kenalan saya yang nak bunuh diri tau. Yang memang dah nak bunuh diri, yang dah buat benda tu, cuma orang dah sempat sedar. So tak berlaku kemalangan jiwa lah. Tak ada. Tapi benda tu dah buat. Disebabkan apa? Disebabkan anxiety. Tu lebih kurang. Memang pengaruh media sosial ni memang impact dia memang kuat. Tapi kepada yang dengar ataupun yang tonton hari ni, bolehlah dapatkan tadi tu cara-cara kita melihat hidup ni.
Dan lagi satu cara dia ialah kita kena adil menilai hidup ni. Kita katakanlah kiraan asas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh hidup sampai umur 60 average, dan kita boleh mati anytime. Okay, so katalah 40 tahun masih tak menjadi, betul tak? Tak menjadi, struggling, tiba-tiba, dan dia kena tahu 40 tahun dia ada peluang 20 tahun lagi. So bila dia nampak apa yang dah berlalu, so dia akan hukum diri dia akan rasa kecewa. Jadi tips dia ialah kena selalu feed harapan and hope dalam mind kita. Harapan esok lebih baik. Tahun ni tak menjadi, tak apa, tahun depan akan jadi tahun yang lebih baik. So konsep dia macam tu lah. Dan untuk kita orang Islam, kalau dunia ni aku dah all out, buat macam mana pun, tapi aku jaga aku punya ibadah, amalanku, insya-Allah ada tempat kembali lebih baik, iaitu syurga. Kan? Jadi tu. Jadi dekat mana ruang untuk kita rasa terlalu tertekan, terlalu sedih dengan kehidupan ni? Apa yang saya cakap tahu daripada kawan-kawan apa semua, sebenarnya kadang-kadang expectation tu kills. So let's say expectation tu dia nak mi goreng. Okay. Tapi dia dapat benda yang lebih better. Mungkin benda lain yang lebih sedap, yang lebih mahal apa semua. Tapi disebabkan dia tak dapat mi goreng ni, dia down sebab dia tak dapat mi goreng ni. So dia nak kat benda tu. And then tapi yang masalahnya, kalau benda tu tak jadi, kita replanning, kita buat balik betul tak? Dia stuck untuk tak boleh nak move on. Okay. Masuk dalam. Tapi boleh ke kalau saya cakap tentang bab move on ni, saya tak tahu nak ulas macam mana lah, tapi dia memang kena mengena dengan redha. And jadi rasa redha, beriman dengan qada dan kadar ni akan mendamaikan jiwa, supposedly, untuk terutamanya untuk orang Islam. Kan kita ada tu qada dan kadar. Saya nak kongsi sikit lah. Hari tu saya scroll TikTok. So saya ada tengok pasal keratan, pasal budak-budak muda sekarang pasal tak boleh nak move on apa semua kan. So saya sedih bila saya scroll, sedih lah. Tengok cakap tak boleh move on 5 tahun apa semua, still ingat. And then dia yang menyedihkan dia ni dalam perhubungan lah. Dalam perhubungan lah. So kita boleh relate juga dengan benda lain lah. Future. Okay. Maksudnya cakap dia rasa yang orang yang move on ni adalah orang yang tak setia. Tak tahu datang mana. So orang yang cepat move on ni adalah orang yang tak setia. So tapi kalau kita tengok kita punya dari sudut agama, yang gentleman ni adalah orang yang cepat move on. Maksudnya dia tak meratapi tu. Maksudnya dia bila satu benda tak berlaku, no regret, jalan terus. Tapi boleh saya cakap, saya tengok, and saya ada utarakan, saya ada berbincang kat, saya tanya pendapat apa semua kan. Memang orang bash saya. So bila saya cakap gentleman memang kena, setiap benda berlaku kita move on, replanning, re-execute. Replanning, re-execute kan. Sebab kita ada belajar pasal hukum purata. Apa yang kira apa ni, benda yang tak jadi akan mendekatkan benda yang jadi. Tapi memang mostly tak bersetuju lah. So benda majority ni bahaya tuan. Maksudnya majoriti orang suka terperangkap dalam perasaan yang kenapakah tidak menjadi, mengapakah begitu begini dia suka terpana. Sebenarnya bagi saya lah, ini tidak lain adalah bisikan syaitan. tak simple je. Dan musuh kita yang paling utama syaitan tuan. Kat sini syaitan main peranan. Sebenarnya dia akan ganggu gugat kita punya rasa keimanan kita tu kan. Rasa kita punya redha, bahawa kita tahu bahawa kita ni adalah manusia yang tidak ada daya upaya. La haula wala quwata illa billah. Tapi syaitan datang main peranan. Kenapa? Cuba kau fikir, kenapa dia tergamak buat begitu? Kenapa bos kau tak hargai kau? Setelah lama perjuangan kau, mungkin dia datang rasa
Wah betul lah Wak. Dia terpana dalam perasaan tu. So dia blame. Akan datang perasaan membenci, bermusuhan. Hati dia makin lama makin geram, marah. Jadi setiap hari ni dia hidup dengan kemarahan. Tuan, marah ni sakit tuan. Siapa yang marah dia sakit. Sebab sakit. Marah ni dia aura negatif. Betul tak? Memang kalau kita tengok yang mostly memang macam tu dia cakap. Kalau sedih, dengarlah lagu-lagu sedih, dia nak masuk dalam mood. Dia nak masuk dalam mood. Sepatutnya tengah sedih, tukar pergi dengar lagu Tupac, dengan 50 Cent, Eminem, tukar pergi nak keluar, supposedly nak kena keluar daripada dia. Simple dia start dengan ni, problem solution. Tapi ramai orang problem dia fikir siapa punca problem ni, bagaimanakah problem ini boleh terjadi, apa punca-punca dia. Jadi dia tak solution, dia akan menimbulkan banyak emosi, drama yang tidak. Dan yang paling penting ialah satu perkara ni yang kita akan sambung di episod yang akan datang. Welcome to the Misbah Kingdom.